Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Lia Amira Anorigus. Berita malam ini dimulakan dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping meneruskan kunjungan Aidilfitri dengan menziarahi rumah terbuka Hari Raya Kenalan beliau Al-Hadi Ibrahim pada Isnin. Beliau serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang tiba di kediaman tersebut di Jalan Bako, Demak Baru, Kuching sekitar jam 11 pagi. Sejurus tiba Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari serta isteri disambut mesra oleh Al-Hadi dan isteri Siti Mariam Hassan serta keluarga. Sementara itu, Al-Hadi juga berkesempatan menyantuni dan beramah mesra bersama tetamu jemputan lain termasuk wakil media. Para jemputan turut disajikan dengan pelbagai juadah seperti sate, tempe, kambing golek dan juga ais batu campur. Berita seterusnya, program Jalinan Mesra Bumi Kenyalang 2023 mengeratkan perpaduan masyarakat tempatan menerusi penerapan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang serta hormat menghormati selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagam berkata, program itu menekankan peranan barisan pemimpin masyarakat dan agama serta pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam aktiviti berkaitan silang budaya khususnya bagi meraihkan pelbagai perayaan yang disambut di negara ini. Jelasnya melalui aktiviti tersebut, jalinan perpaduan yang lebih erat dapat disemai dan terus dipelihara dalam kalangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program tersebut di Dewan Suara Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Datuk Aaron yang juga Ahli Parlimen Kenawit menaruh harapan agar program seumpamanya dapat diperluas dengan penglibatan lebih banyak agensi awam dan swasta khasnya bagi mencapai aspirasi perpaduan nasional melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Paparan seterusnya, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak menyasarkan 60% pelajar sekolah menengah di negeri ini memasuki aliran sains menjelang tahun 2030. Menterinya Datuk Roland Sagahwiin berkata, setakat ini pihaknya mendapati hanya 30% pelajar yang mengambil jurusan sains. Menurut beliau, mereka perlu mengubah persepsi bahawa aliran sains adalah sukar kerana bidang berkenaan mempunyai masa depan yang cerah. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program Badan Sihat Hati Riang di Kampung Mundai pada Ahad. Dalam program sama, beliau turut mengumumkan projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM165,000 bagi menaik taraf Balai Raya Kampung Mundai, RM180,000 bagi menaik taraf Padang Bola Sepak Kampung Mundai dan RM120,000 bagi menaik taraf kemudahan di Sekolah Kebangsaan SK St. Matthew Mundai. Dalam program tersebut, orang ramai telah diberikan saringan kesihatan secara percuma, pemeriksaan gigi, saringan kesihatan mental, semakan bantuan peka B40 dan ceramah kesihatan. Beralih ke laporan berikutnya, Betong Food and Art Festival 2023 BEFA Fest 2023 bakal menjadi platform terbaru dalam mengetengahkan budaya etnik tempatan di Betong, terutama kaum Iban. Festival julung kali diadakan anjuran Pejabat Daerah Betong dengan kerjasama Gerempung Tuai Rumah N36 Layar dan Politeknik Metro Betong dijadual berlangsung dari 30 Jun hingga 2 Julai. Menurut Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Jeral Rentap Jabu, selain mengetengahkan budaya kaum Iban, BEFA Fest 2023 juga menjadi platform mempromosi makanan-makanan tradisional tempatan kepada para pengunjung. Merupakan satu program yang kita lihat untuk mempertengahkan budaya, terutamanya budaya masyarakat Iban dari segi persembahan, lembang, berjawang, sanggai dan sebagainya. Dan dalam pada itu juga kita akan mempertengahkan lagi makanan-makanan yang unik kepada Betong, termasuk makan ikan buntal dan sebagainya. So apa yang kita ada, dan saya terima kasih kepada Yang Berhormat MP kita Dr. Richard Apu yang sama-sama menyokong program ini. Beliau berkata demikian pada sidang media BEFA Fest 2023 di Pejabat Daerah Betong pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adul Layar itu menambah, jika edisi sulung itu mendapat sambutan, pihaknya merancang untuk menjadikan BEFA Fest sebagai aktiviti tahunan dengan melibatkan penyertaan pempamer dari luar Betong di masa akan datang. Manakala di Marudi, masyarakat tempatan diseru agar terus memperkukuhkan silaturahim sesama diri dalam suasana kepelbagaian latar belakang yang ada di Sarawak.
Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil memberitahu aspek perpaduan yang telah menjadi sinonim dengan kehidupan rakyat negeri ini harus dikekalkan untuk menjamin keharmonian sejagat. Menurutnya, hanya di Sarawak, penduduk pelbagai bangsa, agama dan kepercayaan dapat duduk bersama dan bercerita tanpa sangsi dan ragu. Datuk Dr. Penguang berkata demikian dalam Majlis Ramah Aidilfitri di Kampung Naru, Marudi pada Sabtu. Selain Kampung Naru, beliau bersama Ahli Parlimen Baram Datuk An Yingau serta rombongan telah menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri di beberapa kampung lain sekitar Marudi, termasuk Kampung Dagang, Kampung Pemindahan dan Kampung Datuk Zen Galau Marudi. Dalam pada itu, Anyi ketika berucap pula menyatakan bahawa kepelbagaian latar belakang masyarakat menjadi tunjang kepada perpaduan dan keharmonian di Sarawak. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Datuk Ding Kuang Hing telah mengadakan lawatan kerja ke rumah panjang di kawasannya sekitar Sungai PD Bintangor baru-baru ini. Lawatan kerja itu diadakan setiap tahun bagi mengetahui dan melihat sendiri masalah yang dialami oleh penduduk rumah panjang. Sebanyak 6 rumah panjang dilawati di kawasan Sungai PD Bintangor iaitu Rumah Korin, Rumah Nancy, Rumah Madau, Rumah Jimbai, Rumah Joshua dan Rumah Siang. Dalam masa sama, beliau turut menyeru orang ramai menjaga kesihatan setiap masa ekoran jangkitan COVID-19 masih ada. Katanya, pelitup mulut dan hidung harus dipakai apabila menjalankan aktiviti harian. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.